Hai, salam sejahtera semua. Saya Cikgu E. Hari ini kita akan tengok bab 12. Pengekosan piawai. Ini adalah topik terakhir bagi perakaunan semester 2 atau ulangan semester 2. Dalam topik pengekosan piawai ada dua subtopik iaitu 12.1 pengenalan kepada pengekosan piawai, 12.2 analisis variance. Dan hari ini cikgu akan fokus kepada 12.1. Okey, sebelum kita masuk ke subtopik, mari kita tengok analisis soalan peperiksaan STPM semester 2 atau ulangan semester 2 dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Okey, jadi di sini kita ada topik 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Ini adalah 6 topik dalam sukatan pelajaran perakaunan semester 2. Okey, mari kita tengok. Ini adalah analisis untuk bab 7 iaitu pengenalan kepada perakaunan, pengurusan dan kos. Bab 8, kaedah pengekosan. Di sini anda akan belajar pengekosan tempahan kerja, pengekosan proses dan pengekosan perkhidmatan. Okey. Lepas tu bab 9 adalah pengekosan serapan dan marginal. Bab 10 adalah analisis cost volume untung. Bab 11 adalah pembuatan keputusan. Dan hari ini cikgu akan fokus kepada bab 12. Okey, boleh tengok sini. Lebih kurang tiap-tiap tahun soalan variance akan keluar dalam peperiksaan. Jadi, pelajar kena ambil perhatian. Dan tahun ini, apa soalan yang akan keluar? Okey, jadi mari kita tengok subtopik pada hari ini, 12.1 pengenalan kepada pengekosan piawai. Apa itu pengekosan piawai? Apa yang perlu dipelajari dalam pengenalan kepada pengekosan piawai ini? Okey, jadi kita perlu tahu mentarifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal. Memperihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk, penentuan harga, perancangan, pengukuran prestasi dan kawalan. Dan memberihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa kaedah, iaitu kaedah kos sejarah, kajian kejuruteraan dan ramalan pengurusan. Dan semakan semula dengan mengambil kira perubahan dalam persekitaran. Dan perlu menjelaskan jenis kos piawai iaitu piawai unggul dan piawai praktikal. Menyediakan lembaran kos piawai. Dan ini adalah isi kandungan yang perlu dipelajari dalam 12.1 pengenalan kepada pengekosan piawai. Jadi, dalam 12.1 ini anda perlu tahu yang pertama, tarif pengekosan piawai. Kedua, kepentingan pengekosan piawai. Ketiga, proses penyediaan kos piawai. Keempat, jenis kos piawai. Dan kelima, lembaran kos piawai. Mari kita pergi tengok satu persatu. Tarif pengekosan piawai. Pengekosan piawai adalah satu kaedah menghidungkan kos produk dengan mentarapkan harga piawai atau kadar piawai dengan kuantiti piawai yang dibenarkan untuk output sebenar. Dan sistem pengekosan piawai merupakan sistem diwujudkan bertujuan untuk mengawal kos setiap produk atau operasi dengan membandingkan kos piawai yang ditetapkan untuk mengeluarkan sesuatu produk dengan kos yang telah sebenarnya berlaku semasa produk tersebut dibuat.
Jadi, apa perbezaan antara sistem pengekosan piawai, pengekosan sebenar dan pengekosan normal kos perkilangan? Mari kita tengok jadual ini. Pengekosan sebenar, bahan adalah kos sebenar, buruh adalah kos sebenar, dan overhead adalah kos sebenar. Kita sudah tahu kan, nak mengkirakan sesuatu produk, kos produk adalah bahan campur buruh campur overhead. Jadi, untuk pengekosan normal adalah bahan adalah kos sebenar, buruh adalah kos sebenar, manakala overhead perkilangan adalah overhead diserap. Untuk mengkirakan overhead diserap adalah kadar overhead pratentu seunit darab dengan output sebenar. Okey? Pengekosan piawai pula terdiri bahan langsung kos piawai, buruh langsung pun kos piawai dan juga merupakan kos piawai. Inilah perbezaan antara tiga sistem pengekosan kos perkilangan. Dan kos piawai ialah kos yang dirancang untuk satu unit barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Kos piawai merupakan kos pratentu. Ia merupakan satu konsep unik. Okey, mari kita tengok kepentingan pengekosan piawai. Di sini ada 5: perancangan, kawalan, penilaian prestasi, penentuan harga dan penyediaan belanjawan. Okey, anda perlu ingat Okey, kita tengok perancangan dulu. Kos piawai boleh digunakan untuk merancang atau meramalkan jualan, keluaran, unit kos, pusat kos dan prestasi organisasi secara keseluruhan. Jadi ini adalah penerangan bagi perancangan. Kawalan pula, kos piawai dapat digunakan untuk membandingkan kecukupan dan prestasi antara jabatan dengan jabatan lain dalam sesuatu organisasi. Ini bertujuan untuk mengawal selia aktiviti jabatan dan mengambil tindakan pembetulan terhadap jabatan yang lemah. Penilaian prestasi, kos piawai dapat mewujudkan satu cabaran kepada individu atau perniagaan untuk mencapaikan sesuatu objektif atau matlamat yang telah ditetapkan. Kos piawai boleh dijadikan unsur motivasi yang penting untuk semua ahli dan jabatan dalam organisasi. Penentuan harga. Melalui penentuan kos piawai, organisasi dapat menentukan harga jualan sesuatu barang atau perkhidmatan dengan lebih tepat. Penyediaan belanjawan. Kos piawai dapat membantu pihak pengurusan membuat belanjawan atau matlamat yang hendak dicapai. Okey? Jadi, tolong ingat 5 kepentingan pengekosan piawai ini. Seterusnya kita tengok yang ketiga, proses penyediaan kos piawai. Dengan mengambil kira masa kaedah. Di sini ada 3 kaedah: kos sejarah, gajian kejuruteraan dan ramaran pengurusan. Dan semakan semula, iaitu mengambil kira perubahan dalam persekitaran. Pembentukan kos piawai. Terdapat 3 kaedah. Yang pertama, kos rekod sejarah atau pengalaman masa lepas. Kaedah ini membuat anggaran mengenai bilangan pekerja dan kuantiti bahan yang diperlukan untuk setiap unit kos. Piawai akan dibentuk berdasarkan operasi yang lepas. Kedua, gajian kejuruteraan. Kaedah ini menitik beratkan usaha untuk mendapatkan rangkaian yang paling baik dari segi pemerolehan sumber pengeluaran, kualiti pengeluaran dan kaedah pengeluaran. Ketiga, ramaran pengurusan. Kaedah ini menyatakan pihak pengurusan akan berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki untuk menentukan piawai. Pengurus sumber manusia, pengurus pengeluaran dan pengurus belian akan terlibat secara langsung dalam proses penentuan piawai. Mari kita tengok yang keempat, jenis kos piawai.
Di sini piawai yang kita bincangkan ada dua, iaitu piawai unggul atau idea. Piawai yang tahap pencapaian hanya boleh dicapai dalam keadaan yang paling baik. Piawai ini memerlukan kecekapan yang sempurna, tanpa sebarang pembaziran, kecuaian, ketidakcekapan, kerosakan, masa terbiar, kemalangan, kecacatan dan sebagainya. Kesannya, kaki tangan tidak bersemangat kerana matlamat agak sukar dicapai atau terlalu idea. Yang kedua, piawai boleh capai atau praktikal. 1. Piawai ini berasaskan tahap pencapaian yang dijangka akan dicapai dalam tempoh akan datang. Piawai ini lebih realistik dan boleh capai. 2. Piawai ini membuat peruntukan bagi pembaziran, kelewatan, masa terbiar dan ketidakcekapan. 3. Penggunaan kos piawai praktikal akan memaksa pengurusan dan bekerja berusaha bersungguh-sungguh dalam menjalankan operasi di samping menjaga kemudahan yang ada dengan sebaik mungkin. 4. Kebaikan penggunaan kos piawai praktikal akan memberi dorongan kepada pekerja, memudahkan pekerja menjalankan tugas mereka dan juga tidak mudah putus asa. 5. Lembaran kos piawai. Lembaran kos piawai merupakan dokumen untuk mengumpulkan kos piawai bagi seunit atau sekelompok pengeluaran secara terperinci. Kos piawai seunit terdiri daripada bahan mentah langsung, buruh langsung dan kos overhead kilang. Butiran yang perlu ada dalam lembaran kos piawai termasuk nama syarikat, nama jenis dokumen, nombor siri, tarikh, jenis atau nama keluaran, kos piawai bagi bahan mentah langsung, buruh langsung, overhead kilang ikut setiap jabatan, jumlah kos piawai seunit keluaran atau produk, tanda tangan menyedia lembaran dan pihak pengurusan untuk mengesahkan lembaran tersebut. Mari kita tengok contoh. Ini adalah contoh lembaran kos piawai. Perlu ada nama syarikat, nama jenis dokumen, nombor siri, tarikh, jenis atau nama keluaran, kos piawai bagi bahan buruh overhead ikut setiap jabatan, jumlah kos piawai seunit keluaran atau produk, tanda tangan penyedia lembaran, dan tanda tangan pihak pengurusan yang diberi authority. Mari kita tengok contoh soalan. Soalan yang pertama, tarifkan pengekosan piawai dan jelaskan 3 kepentingan pengekosan piawai. Pengekosan piawai ialah semua komponen kos pengeluaran atau produk di-charge kepada pengeluaran pada kos piawai. Okey? Atau anda boleh rujuk nokta yang cikgu terangkan tadi. 3 kepentingan pengekosan piawai pula. Yang pertama, penentuan kos produk. Okey? Anda boleh jelaskan seperti ini. Penggunaan kos piawai untuk pengekosan produk membolehkan penentuan kos produk yang lebih stabil berbanding dengan penggunaan kos sebenar kerana kos sebenar sering turun naik. Okey? Lepas tu kita ada peletakan harga jualan. Perlu ada penjelasan. Okey? Alat perancangan perlu ada penjelasan. Alat kawalan perlu ada penjelasan dan juga penilaian prestasi perlu ada penjelasan. Penjelasan ini anda boleh rujuk balik nokta yang cikgu sudah ajar tadi. Okey? Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Perihalkan 3 kaedah yang boleh digunakan untuk membentuk kos piawai. 3 kaedah pembentukan kos piawai.
Pertama, kita ada kaedah kos sejarah atau pengalaman masa lepas. Membuat anggaran mengenai bilangan pekerja dan kuantiti bahan yang diperlukan berdasarkan aktiviti operasi yang lepas. Okey. Kaedah kajian kejuruteraan. Campur dengan penjelasan. Anda perlu terangkan apa kaedah ini. Ketiga, kaedah ramaran pihak pengurusan. Campur dengan penjelasan. Ini pun perlu terangkan. Okey. Dua-dua ini anda boleh rujuk balik nokta yang cikgu sudah ajar tadi. Selain tiga kaedah ini, kita ada kaedah analisis tugas, iaitu menganalisis proses pengeluaran sesuatu produk bagi menentukan jenis kos yang seharusnya dilibatkan. Ini memerlukan kerjasama akauntan pengurusan dan jurutera dalam proses pengeluaran. Dan last, kita ada kaedah gabungan atau semakan semula. Menggunakan kombinasi analisis data sejarah, kaedah kejuruteraan, dan analisis tugas untuk menetapkan kos piawai. Okey, jadi di sini ada 2 tambahan kaedah untuk anda jelaskan. Biasanya soalan akan tanya 3 kaedah saja. Okey. Sekian sahaja. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lepaskan teori. Okey? Anda perlu jawab semua teori. Sebab teori adalah sangat penting dan membolehkan anda skor A dalam perakaunan semester 2 ini. Okey? Terima kasih. You can do it. We can do it. Sekiranya anda suka perkongsian cikgu, sila like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi.